Tak seterima perubahan, anak cucu jadi mangsa, orang lain dak rebut peluang, takkan kita nak tengok saja. Sedang masa tetap berjalan, sesaat tak tunggu kita. Dilema Melayu kita. Kita bala sama sekapung, asal lain kau maju. Anak Melayu masih muda, orang kecaya selalu. Hanggup pala macam Jepang, style dulu jadi kata bawa pulang. Dilema Melayu kita. Pakai batu, rumah Melayu pakai kawan, rumah orang kapet. A'udzubillah sami' alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati bapa, anak-anak yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulakan ceramah, boleh tak majalah yang kita dapat tadi simpan dulu dalam beg ataupun simpan di mana-mana. Jadi jangan buka lagi. Jadi kalau kita buka, cikgu berceramah, cikgu bercakap di depan, siapalah yang nak dengar, betul tak? Jadi minta tolong adik-adik sekalian, anak-anak, tolong simpan gula-gula yang kita makan, cuba telan semua sekali dengan batangnya. Supaya gula-gula tadi juga tidak mengganggu semasa kita mendengar ceramah. Boleh ke? Boleh. Yang mana duduk di depan ke di belakang, boleh pandang depan, pandang wajah saya. Wajah saya Allah jadikan cantik, lawa dan segak. Jadi tak ada manusia yang lebih segak daripada saya, kecuali saya. Okey, boleh ke? Pandang saya. Jadi dalam kita belajar ini, Sayyidina Ali kata kita kena pandang guru, baru kita dapat barakahnya. Kalau kita belajar tapi padang bola, kita belajar pandang dinding, kita akan dapat dinding, bukan dapat ilmu. Kalau kita belajar padang bola, kita dapat bola, kita tak dapat ilmu. Sebab itu dalam kita belajar ni, kita kena biasakan diri kita pandang siapa? Pandang guru. Ya, pandang guru. Okey, sebelum kita memulakan program ni, ceramah ni, sama-sama kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. يوم الدين
برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Jadi kita telah pun membuka majlis kita dan kita sama-sama membaca doa supaya program kita ini diberkati oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah. Tajuk yang kita nak bincang hari ini ialah motivasi kecemerlangan, pencetus kecemerlangan pelajar. Motivasi. Apa dikatakan motivasi? Motivasi ini yang orang cakap motivasi ini dorongan. Anda perlu didorong untuk menjadi baik. Kalau kita tidak didorong jadi baik, kita mungkin didorong jadi jahat. Faham tak? Sebab tu kita mesti selalu mendorong anda, mendorong anak-anak sekalian supaya anak-anak jadi baik. Sebab apa? Sebab dunia hari ini penuh dengan orang-orang yang jahat. Orang yang baik ni sikit sangat. Susah nak cari orang baik. Jadi kita kena buat program jadi baik. Kalau kita nak buat program jadi jahat, tak payah buat program. Banyak ada orang lain buat program jadi jahat. Betul tak? Jadi kita buat program ini supaya kita jadi baik. Maknanya kita jadi baik di sisi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kita, kita suka dengan Allah. Allah sayang kita, kita sayang Allah. Hari ini ramai orang yang tak bercakap lagi dah tentang sayang Allah. Dia sayang buku, sayang sekolah, sayang rumah. Sedikit sekali orang bercakap tentang sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak bawa pada pagi pedang ni, insya-Allah. Jadi kata dia di sini, kalau kita perhatikan, manusia ini ada 3B. Yang pertama, manusia yang jenisnya jenis berjasa. Buat jasa ke orang, tolong orang, bantu orang. Macam saya. Setuju tak? Ni saya datang ini untuk membantu lillahi ta'ala, kerana Allah. Kita nak jadi manusia yang berjasa. Tengok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang Allah tunjukkan kepada kita, manusia yang paling berjasa dalam dunia ni ialah Rasulullah SAW. Ini manusia yang paling berjasa. Jadi kalau kita nak jadi manusia yang berjasa, kita kena ikut Nabi, kan? Sebab Nabi manusia yang paling paling berjasa kepada manusia seluruhnya. Nabi bukan berjasa pada orang Islam saja, tapi Nabi berjasa kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, kepada binatang-binatang pun. Dengan datangnya Rasulullah SAW, manusia jadi selamat, ayam-ayam jadi selamat, itik-itik jadi selamat, anjing-anjing jadi selamat. Dunia ni semuanya apa? Selamat. Boleh tak adik-adik? Boleh. Yang kedua, manusianya jenis biasa. Ada tak ada pun sama aja. Ni manusia jenis biasa. Kita macam mana? Manusia berjasa ke manusia biasa? Biasa. Ni kita nak upgrade kan. Kita nak jadi kita manusia yang berjasa. Berjasa yang paling pertama, berjasa kepada Islam. Berjasa kepada siapa? Agama kita. Kita buat kerana Allah. Okey? Kita tak mau jadi manusia biasa. Kita kena jadi manusia yang luar biasa. Kita kena jadi manusia yang luar biasa. Kita jangan jadi manusia yang biasa. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Jadi manusia yang luar biasa. Manusia yang apa? Yang berjasa. Okey. Yang ketiga, manusia yang bermasalah. Dia asyik mendatangkan masalah je, kan? Ada telefon, ada pondok telefon, apa dia buat? Dia mendatangkan masalah pada telefon, kan? Bukan saja telefon yang masalah, orang lain tak boleh gunakan. Dia pantang tengok pagar ni cantik, dia potong pagar, sampai berlubang pagar, kan? Bukan ada babi, bukan ada anjing, bukan ada lembu, bukan ada gajah, tapi tangan-tangan manusia. Betul tak? Datang masalah. Tak boleh tengok pintu ni cantik, dia tendang pintu ni supaya rosak. Dia tak boleh tengok mic ni berfungsi, dia potong mic ni, potong 10. Kan? Dia tak boleh tengok kawan dia baca buku, dia ambil buku, dia koyak buku. Ini manusia yang mendatangkan masalah. Dia tak boleh tengok adik dia tidur, dia cubit telinga adik dia. Dia pusing telinga adik dia. Dah telinga dah tak boleh pusing ni, pusing pusat pula. Menangis adik dia. Nampak tak? Ini manusia yang datangkan
masalah, mendatangkan problem. Kita jangan jadi demikian. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Kita jadi manusia yang apa? Yang berjasa. Kita jadi manusia yang berjasa. Baru kita selamat, baru kita jadi orang yang baik. Okey. Boleh cikgu teruskan lagi? Boleh, bagus. Ini pelajar. Tempat ni nama apa? Taman Melewah, Gombak. Bagus. Orang Gombak, orang-orang Taman Melewah ni memang bagus. Betul tak? Nampak wajah-wajah pun ceria. Bagus. Nampak pun bersemangat. Tempat lain cikgu ceramah, kalau pukul 3 petang, pukul 4 petang ni apa jadi? Semuanya sudah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Taala. Allah bagi kita kekuatan. Kemudian depan ni dia kata apa? Kita sebenarnya penting, sangat penting bagi kita mempunyai kesedaran. Kita kena sedar siapa kita. Siapa kita? Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Siapa yang jadikan kita ada? Allah jadikan kita ada. Kita kena sedar kita hamba kepada Allah. Kita kena sedar kita adalah seorang apa? Seorang anak. Kita kena sedar kita seorang pelajar. Sebab tu sedar ini pun penting. Cikgu nak cerita satu contoh. Nak dengar tak cerita ni? Semua orang nak dengar cerita. Cikgu nak cerita satu contoh. Misalnya, contohnya sekolah kita, asrama sekolah. Ada asrama ke sekolah kita ni? Tak ada. Tak apa, kita ambil contoh rumah kita lah. Sekolah tak ada asrama, rumah kita. Tiba-tiba satu malam kita tidur dengan nyenyak. Datang program ni letih, pergi main bola petang letih, kita tidur. Kita tidur. Orang luar menjerit, api. Apa jadi kalau kita tidak sedar? Apa jadi kalau kita tak sedar? Kita akan mati dalam kebakaran. Jadi ada cerita lagi. Kalau dia sedar tapi dia tak faham. Tak, api. Dia kata, biasalah api. Banyak api. Kan? Ini orang yang tak faham. Dia pun bangun. Api, biasalah api, tidur balik. InsyaAllah dia terus tidur di dalam alam barzakh. Kan? Jadi dia kena sedar, dia kena faham. Dia kata, api. Dia terus pun bangun. Terus dia bangun dan dia lari untuk menyelamatkan diri. Kita pelajar-pelajar sekarang ni, kita kena selamatkan diri kita. Selamatkan diri anda daripada apa? Daripada api. Apakah api itu? Syaitan-syaitan, iblis, kawan-kawan yang tak soleh, bahan-bahan yang hiburan yang merosakkan. Selamatkan diri anda. Bacalah majalah apa? Majalah api pula, majalah akil. InsyaAllah dalam ni banyak bahan-bahan yang cukup manfaat untuk adik-adik sekalian. Okey. Ni kita kena sedar dan kita kena faham. Ini penting. Kenapa saya berada di sini? Kenapa saya dihidupkan? Kenapa saya datang ke program ni? Kenapa saya baca buku? Kenapa saya pergi sekolah? Kenapa saya perlu jadi baik? Kenapa? Kerana ini perintah daripada siapa? Allah suruh kita jadi baik. Kita cari jalan-jalan yang boleh kita jadi baik. Boleh tak adik-adik? Ya, insya-Allah kita kena cari jalan. Anda semua ni masih bersih. Anda semua masih bersih. Kita jangan cari jalan-jalan yang kotor. Ada orang suka jalan dalam longkang kat tangan? Semua orang tak suka. Kan? Tak ada orang yang suka jalan dalam longkang. Sebab dia kotor. Kalau ada orang yang suka jalan dalam longkang, apa maknanya? Dia sudah macam-macam. Dia sudah pusing. Bukan pakai serban. Dia sudah pusing. Nampak apa tiang gol, dia kata gula-gula, dia jilat tiang gol.
Nampak pokok bunga, dia kata orang, dia bercakap dengan pokok bunga. Kepala dia sudah tidak betul. Ni insya-Allah. Okey. Jadi kita datang di sini apa, untuk apa? Untuk kita dapatkan ilmu. Kerana siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal as, tidak aku jadikan jin dan manusia mereka supaya mereka mengabdikan diri pada aku. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa? Az-Zariyat. Balik buka Quran, cari surah Az-Zariyat ayat 56. Apakah ayatnya? Boleh ke? Insya-Allah boleh cari boleh balik cari. Mahasiswa pula tak apa. Mahasiswa ke pelajar ke sama aja. Betul tak? Belajar kat IPT ke, belajar kat sekolah rendah ke, belajar sekolah menengah ke, masalah yang sama. Pertama sekali malas nak belajar. Malas ni satu penyakit yang menimpa kita semua. Siapa yang memang tak malas angkat tangan. Dia sentiasa rajin, tak pernah rasa malas. Ada juga alhamdulillah. Ada tu angkat separuh je sebab dia malas sikit. Yang lain rajin kan. Ni penyakit. Tengok kawan kita. Tengok kawan kita kat sini, nampak? Sian dia. Belajar. Kan. Ini tanda-tanda, ciri-ciri. Petunjuk-petunjuk rasa malas nak belajar. Jadi buku baca dia, bukan dia baca buku. Buku baca dia. Yang kedua, tidak bersungguh. Kita kena bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jadda wajada." Siapa yang berusaha, dialah yang dapat. Kan? Man jadda wajada, siapa yang berusaha, dialah yang dapat. Tengok program datang ini. Ada yang tulis, bagus. Ni berusaha. Ada yang diam. Kan? Ada yang tulis. Mana dia pen? Mana kertas? Yang bawa pen, bawa kertas, tulis. Ini tanda orang bersungguh dalam menuntut ilmu. Siapa yang tak bawa pen, tak bawa kertas, apa boleh buat? Gunakan air liur, tulis atas baju. Kan? Balik nanti salin semula. Boleh? Tulis tak boleh? Tulis atas baju Yang bawa pen, bawa kertas. Ini tanda-tanda, Imam Ghazali kata, tanda-tanda orang yang bijak. Tanda-tanda jadi ulama, suka menulis. Dapat ilmu, tulis. Yang lain mana? Alhamdulillah, ramai sudah nak jadi ulama. Bila cikgu sebut yang ramai. Ini bagus, proaktif. Yang ketiga, cari jalan mudah. Kalau susah sikit tak mau. Kan? Susah sikit tak mau susah. Kalau boleh senang, dengar ceramah tempat aircon, duduk atas kursi besar, kan? Makan sedap-sedap, baju mahal-mahal, spek mata mahal-mahal, semua mahal-mahal. Tapi ilmunya sedikit. Tudung adik-adik ni, tudung bawal lah, tudung tenggiri lah, tudung temenung lah, macam-macam jenis tudung yang ada. Semuanya mahal belaka. Kan? Ini nak untuk menuntut ilmu tak boleh jalan mudah, mesti jalan susah. Sebab tu Rasulullah sebut, bang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah pemudahkan dia masuk syurga. Ni jangan cari jalan mudah. Main-main. Ada ramai orang suka main-main. Belajar main-main, makan main-main, minum main-main. Apa jadi? Kalau makan main-main, lekat tulang. Kalau ada tulang, lekat tulang. Cuba apa jadi kalau pasukan bola sepak sekolah kita main bola sepak, lawan bola sepak tapi main-main, boleh menang tak? InsyaAllah kalah. InsyaAllah kalah, bukan menang.
Ada yang suka berehat-rehat. Kalau boleh tak ada kerja sekolah. Kalau boleh tak payah baca buku tapi pandai. Tak pergi sekolah tapi skor A. Kan? Mana boleh? Mana boleh? Cikgu, boleh tak cikgu bagi satu tip bagaimana saya tak payah pergi sekolah, saya tak payah baca buku, saya tidur banyak, saya makan banyak, saya rehat-rehat, kemudian saya dapat 9A cikgu? InsyaAllah tiada. InsyaAllah tiada jawapannya. Okey, boleh? Boleh Okey. Suka rehat, rehat. Petang-petang ni suka tidur, malam-malam kita tidur. Besok hari Ahad kita pun tidur, kan? Suka rehat-rehat. Jadi ini tak ceria. Datang program ni tak ceria, tak nampak ceria pun. Tak ada yang senyum pun, nampak sini nampak sedih je, muram je. Nampak sedih ni, tengok macam cikgu. Cikgu sentiasa senyum. Assalamualaikum. Apa khabar? Sentiasa senyum, baru nampak muda. Umur dah 50 tahun ni insya-Allah. Tapi umur dah 50 tahun tapi badan masih steady, nampak macam 18 tahun. Kan? Nampak macam 18 tahun. Okey. Kita kena ceria selalu. Kita kena gembira. Sebab Allah jadikan kita ini penuh dengan keceriaan. Ya, akhir sekali mudah terikut-ikut. Perkara yang baik ke yang tak baik? Yang tak baik mudah sangat terikut-ikut, kan? Kalau mak kita cakap kita tak dengar, cikgu kita cakap kita tak dengar. Betul tak? Betul tak? Mak kita cakap kita tak dengar, ayah kita cakap kita tak dengar, cikgu kita cakap kita tak dengar. Betul tak? Betul tak? Mana boleh tak dengar? Kamu semua bukan pekak, kan? Semua ada telinga, kan? Siapa yang pekak angkat tangan? Kalau dia angkat tangan tu, dia tak pekak lah tu, kan? Mana ada orang pekak dengar? Kita semua dengar, tetapi tak ikut, tapi kita tak buat. Nak ceritakan ni, kita mudah terikut perkara yang tidak elok. Yang elok susah nak diikuti. Memang bila nak diikuti, syaitan datang, syaitan ganggu kita. Dah macam dalam program ni. Program ni syaitan bawa dia punya celak supaya kita jadi ngantuk. Kalau kita jemput penyanyi Syarifah Siti Nurhaliza ke atas ni, ada orang mengantuk tak? Semua tak mengantuk, semuanya sihat. Ini syaitan. Dia bawa gincu, kan? Dia sapu gincu di mulut kita. Supaya kita sentiasa bercakap, bercakap. Tak berhenti. Kemudian dia bawa dia punya bawa tongkat, kita pun tak boleh duduk. Dia ganggu kita. Dia suka ganggu. Ini syaitan. Jadi kita kena lawan syaitan ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita supaya dia keluar daripada ni. Dia ganggu kita nak menuntut ilmu. Dia suka ganggu kita, ya. Anak-anak, dia suka ganggu. Sebab tu kita kena baca umul kitab, kita baca doa, insya-Allah syaitan tak ganggu kita. Jangan kita jadi manusia yang seperti ini, ya. Ditendang tak berjalan, diumpan tak makan, kan? Baik jadi korang daripada jadi orang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan manusia kalau dicakapnya tak dengar, kalau diasuh tak terdidik, kan? Dia akan jadi lebih teruk daripada apa? Daripada kerbau ke lembu ni? Lebih teruk daripada kerbau. Ini manusia. Sebab tu Allah kata, ada telinga tetapi tidak dengar, ada mata tetapi tidak lihat, ada hati tetapi dia tak mau fikir. Dia akan jadi lebih teruk daripada binatang. Adakah monyet buang anaknya dalam tong sampah? Ada tak dengarlah suat khabar seekor monyet telah bersalin di zoo negara dekat dengan tempat kita, buang anaknya dalam tong sampah? Kita tak dengar. Tapi kita dengar tak manusia buang anak tong sampah? Ada. Betul tak? Jadi manusia yang lebih teruk daripada binatang. Ya. Apa ni? Ini satu jenis manusia.
tetapi dia sudah jadi mayat. Ulama-ulama kata manusia kalau dia jemu hidup kat dunia, bermakna dia sudah jadi mayat, hidup jemu. Jemu apa? Jemu menuntut ilmu, jemu baca buku, jemu nak solat, jemu nak buat baik, jemu nak jadi orang yang soleh. Dia sudah jadi mayat. Dia sudah jadi mayat sebelum dia jadi mayat. Dia sudah mati sebelum dia mati. Dia ni orang yang pasif. Nampak tak adik-adik? Nampak? Sian. Tak tahu gambar siapa entah. Okey, fikiran tak matang. Kamu kebanyakan ini umur dah berapa? Dah berapa tahun? Ada 10, ada 11, ada 12 tahun. 12 tahun dah hidup kat dunia ni. Tapi masih macam bayi lagi. Buang air pun masih dalam kelas. Buang air besar dalam kelas. Makan nak kena suap, kan? Mandi nak kena suruh, macam bayi lagi. Sedangkan Allah jadikan kita ni dah berapa tahun hidup kat dunia ni? 10 tahun, kan? Yang ketiga, dendam. Banyak dendam, rebut-rebut, kan? Suka dendam. Dendam benda-benda yang tak sepatutnya kita dendam. Tak suka orang ni, tak suka orang tu, kan? Tak ada faedah. Betul tak? Benci kawan ni, benci orang tu, benci orang ni, dendam. Kadang apa lagi? Marah bila ditegur. Bila ditegur marah, cikgu tegur marah, ayah tegur marah. Tapi dia tak marah lah depan-depan. Dia marah di pintu, ikut pintu belakang, tutup pintu, tutup pintu, kan? Ini marah bila ditegur. Boleh tak? Kan, kita cuba ubah. Apa lagi? Susah dapat kerjasama. Diam-diam tak diam, berhenti-berhenti tak berhenti, kan? Buat-buat tak buat. Susah dapat kerjasama. Ini memang manusia, kan? Susah dapat kerjasama. Okey, bolehkah nak minta cikgu berhenti kah? Boleh cikgu sambung lagi? Kalau minta cikgu berhenti, kurang daya tahan. Dengar ceramah sikit dah mula dia dah mula mengantuk, kurang daya tahan. Tapi kalau tengah malam tengok bola Power Rangers, kucing-kucing hei, kucing-kucing hei, semua kucai-kucai hei, semuanya matanya sihat-sihat. Doraemon dah kau sebut, tak ada orang menonton Doraemon yang tidur. Tak ada, semuanya sihat-sihat. Daya tahan dalam menuntut ilmu. Mudah melenting, mudah marah. Pelajar ini mudah marah kalau ditegur. Mengharapkan bantuan orang lain, mengharapkan orang lain bantu. Tolonglah saya, bantulah saya. Yang kita tak buat sendiri. Kita kena ada sikap buat sendiri. Jangan harap orang lain nak tolong kita. Tak semua orang yang boleh tolong. Kita kena tolong diri kita sendiri. Okey. Lagi apa lagi adik-adik? Suka tarik perhatian. Suka buat lawak. Suka tarik perhatian kawan-kawan buat benda-benda yang tak ada faedah. Ni ramai yang suka tarik perhatian. Macam-macam buat ni, tak perlulah cikgu tunjukkan contoh. Okey. Ingin dicintai. Kecil-kecil dah bercinta. Ni cikgu dengar kecil-kecil dah hantar surat dah. Dia hantar surat pada dia balas surat. Kalau ada handphone dah, ada yang handphone. Ada. Hantar SMS. Bila kita boleh jumpa, aku kasih padamu, mu tidak kasih pada aku, kan? Kecil-kecil pun dah pandai bercinta. Nanti dulu, belum sampai masanya lagi. Belum sampai. Ni remaja-remaja.
Apa masalah? Ada yang masalah dengan keluarga, ada masalah dengan guru-guru, ada yang masalah, macam-macam masalah kita tengok. Masalah dengan kawan, ada yang masalah rendah harga diri. Apa lagi? Ada yang masalah hati busuk. Macam-macam masalah kita dengar. Macam-macam 1000 macam masalah. Macam-macam masalah yang kita dengar. Inilah yang cikgu yang kita semua sudah maklum. Masalah dengan keluarga. Ada anda semua di sini bernasib baik, alhamdulillah. Ada ayah, ada ibu. Ada orang tiada ayah, tiada ibu. Entah ibu dia ke mana, dia duduk dengan orang. Ada orang ada ibu tapi mak dia ada ibu tapi bapa sudah lari daripada rumah, keluar Allah SWT. Ada orang ada bapa tetapi ibu dah lari daripada rumah. Tapi kita di sini alhamdulillah ada ibu, ada bapa, ada ibu, ada ayah. Kita kena syukur. Kita kena bersyukur. Nasib baik alhamdulillah. Ayah kita tak zalim atas kita, tinggal kita tepi jalan. Masa kamu kecil-kecil dulu, kamu ingat tak? Kamu tak ingat, kamu tak tahu, betul tak? Kamu tak tahu. Kalau ayah kamu tinggal kamu atas pokok ni pun kamu tak tahu. Kamu dipelihara oleh serangga-serangga yang memberi makan. Jadi kita kena bersyukur. Okey. Dia apa? Power Rangers kan ni? Ni apa ni? Yang pertama tak dengar kata. Ramai yang tak dengar kata. Dia dengar tetapi dia tak buat. Maknanya tak dengar kata lah tu. Okey. Tak tahu siapa lawan siapa. Menyalahkan orang lain. Suka menyalahkan orang lain. Oh itu salah, oh ini salah, ini tak betul, ini betul, ini kurang betul. Tapi kita tak tengok diri kita, kelemahan diri kita. Berpakat untuk kejahatan. Masya Allah. Jangan berpakat untuk kejahatan, tak baik. Kita kena berpakat untuk kebaikan. Kita kena berpakat untuk kebaikan. Suka buang masa depan TV, suka buang masa jalan-jalan, suka buang masa lepak-lepak, suka buang masa lagi tidur-tidur, suka buang masa makan-makan, suka buang masa sembang-sembang, suka buang masa macam-macam, suka buang masa. Kan? Jadi orang yang suka buang masa, orang yang tidak menghargai nikmat yang Allah beri, iaitu umur yang panjang. Okey. Lagi apa lagi? Cakap bohong. Siapa yang tak pernah cakap bohong kat tangan? Cikgu, saya tak pernah cakap bohong, cikgu. Siapa yang tak pernah cakap bohong di sini angkat tangan? Tak pernah cakap bohong. Alhamdulillah ada seorang. Ada seorang yang tak pernah cakap bohong. Yang lain semua suka bohong ke? Jangan cakap bohong. Jangan cakap bohong. Kita mesti cakap benar. Walaupun kita bersalah. Kita bersalah. Cakap benar. Islam ajar kita cakap benar. Apa lagi? Banyak dalil. Suka beri alasan. Kenapa tak solat? Sakit perut. Kan? Kenapa tak datang sekolah? Sakit hidung. Kan? Kenapa tak siapkan kerja? Adik kacau. Kan? Kenapa tak datang dengan ceramah? Tak tahu. Kan? Macam-macam alasan. Lari dari kerja. Ni kat rumah, kat sekolah, lari daripada kerja. Kalau boleh tak nak buat kerja. Betul tak? Cikgu cakap, okey anak-anak sekalian, pelajar sekalian, 10 soalan yang perlu disiapkan. Tak best. Sepatutnya kita, cikgu, kenapa 10 soalan? Kenapa tidak 20 soalan? Sikit sangat, tak cukup.
Kami minta 20 soalan. Cikgu pun kata, okey, 30 soalan. Tak cukup 40 soalan cikgu. Kan? Ini yang kita nak. Okey. Gelagat. Gelagat mahasiswa ke? Gelagat pelajar ni dia suka apa? Suka hibur? Suka hiburan. Kan? Suka hiburan. TV 1, TV 2, TV 3, TV 4, TV 5, TV 6, TV 7 lagi, TV 8 lagi, TV 9 lagi, Astro lagi, Marlboro. Ya, macam-macam. Jadi kalau kamu nak jadi penyanyi, eloklah berhenti belajar dan duduk depan TV. InsyaAllah jadi penyanyi. Kan? Okey. Ni gelagat. Pening mak dia tengok. Pening. Kesian mak dia. Ayah dia pun tengok lain macam. Ini lelaki ke perempuan ni? Nampak apa? Nampak pusat. Ni pusatnya mahal. Ya. Ada tak sini? Alhamdulillah tak ada. Siapa nampak pusat, saya ambil. Ambil apa? Ambil apa? Ambil kipas angin lah, letak. Biar pusat dia jadi besar masuk angin. Nak tunjuk kat orang sangat tak baik. Tak tutup aurat. Allah suruh kita tutup aurat. Dia apa? Dia buka aurat. Dia ni orang miskin, kesian. Bajunya tak cukup kain. Jadi siapa-siapa yang kaya di sini, tolong derma dengan kakak kita ni. Rambut tak terurus, banyak kutu. Banyak kutu. Kita tengok penyanyi-penyanyi serabut. Kan? You tengok ni rambut ni macam baru keluar tandas. Inilah macam-macam. Ini kita tengok macam-macam Malaysian Idol. Idola dia apa? Penyanyi-penyanyi yang merosakkan. Penyanyi-penyanyi ini tidak mendatangkan apa-apa keuntungan. Dia tidak ada menyanyi. Dia tak suruh kita belajar. Dia tak suruh kita baca buku. Dia tak suruh kita solat. Dia tak suruh kita buat baik. Ini Malaysian Idol. Hiburan. Ni gila hiburan. Akademi Fantasia. Fantasia akhirnya sia-sia jadi bosia. Kan? Okey. Kita tengok. Suka habiskan masa. Okey, kalau kita tengokkan tadi ramai anak-anak muda sekarang, remaja-remaja lomba motor. Tak ada faedah kan? Menghabiskan masa. Yang ni apa adik-adik depan ni 24 pelajar ditahan, 7 daripadanya perempuan disyaki pengedar dan penagih dadah. Ada yang sudah isyak dadah sini? Tak ada, alhamdulillah. Ada yang sudah mulai isyak dadah sini? Alhamdulillah. Jangan sama sekali cuba Boleh tak? Kecewa mak bapak kita. Kecewa mak bapak kita, agama kita. Okey? Tengok lagi. Tengok lelaki kena tangkap. Ada orang taman melewa ke? Tak ada. Kita harap jangan ada di sini Yang ditangkap naik truk polis. Dadah. Kamu tengok, minta maaf saya tunjuk gambar ni. Maukah anda jadi begini
Ini orang yang hisap dadah, kan? Apa kesudahannya? Apa kesudahannya jadi pengedar dadah? Dipukul, dirotan, disebat dalam penjara. Kamu tengok. Dan akhirnya ada yang dihukum hukum gantung. Ni jangan ni tengok dua lelaki dan satu perempuan sedang apa? Sedang khusyuk untuk mendapat bekalan bekalan dadah. Okey. Ini satu tragedi yang berlaku pada 10 April tahun 2000. 3 remaja mati menghidu gam. Okey. Kamu tengok gambarannya, mati sambil duduk. Masya Allah, Masya Allah. Mati sambil duduk. Ini dia. Anak-anak kita, kawan-kawan kita, abang-abang kita, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, tadi 10 April tahun 2003 remaja mati menghidu gam. Masya Allah. Kita berehat sekejap. Apa mesej daripada nasyid tadi? Hidup ni bagaikan lilin. Bila dah cukup umur, kita akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Remaja ke, dewasa ke, tua ke, muda ke, Allah akan panggil kita balik. Jangan kita mati seperti abang-abang kita tadi. Mati dalam keadaan menghidu gam. Boleh tak? Kita kena ada kesedaran. Kalau kamu telah menghadapi demikian, kamu akan merana hidup, merana hidup, tidak ada guna lagi. Oleh demikian, bebaskan diri anda. Bebaskan diri anda daripada sifat-sifat yang tidak elok, sifat-sifat yang tak baik. Bebaskan diri anda. Okey. Keluar dari tempurung dan kemudian pergi pada pembentukan diri ke arah kecemerlangan. Kita mesti bina diri kita agar kita ini menjadi orang yang cemerlang di dunia dan di akhirat, adik-adik sekalian. Sesungguhnya anda adalah penjana kecemerlangan diri anda sendiri. Orang lain tak boleh buat apa. Saya yang datang ceramah ni untuk apa? Bantu aja, bagi nasihat. Tapi diri anda sendirilah. Kalau anda ingin jadi muslimah, jadilah muslimah. Kalau anda nak jadi orang yang soleh, jadilah orang yang orang yang soleh. Semuanya terletak kepada diri kita sendiri. Inilah yang mesti kita didik hati kita, jiwa kita, supaya benar-benar kita jadi manusia yang soleh. Agenda perjuangan. Ini kucing ke harimau ni? Bentuk peribadi yang cemerlang. Jadikan peribadi kita peribadi yang cemerlang, sentiasa ke hadapan. Yang kedua, sedarkan diri anda, bebaskan diri anda daripada perkara-perkara yang tidak elok, kan? Yang ketiga, keterampilan diri, tunjukkan, pamerkan diri anda adalah manusia yang baik di sisi siapa? Di sisi Allah SWT, bukan di sisi manusia. Jangan tengok macam saya. Mungkin di luar smart tapi hati kotor. Di luar cantik tetapi pemikiran rosak. Pakai baju mahal tetapi apa? Tetapi nilai dirinya tak ada. Kita tak mau macam ni. Kita nak luar pun cantik, dalam pun cantik. Ini dipanggil sebagai keterampilan diri. Luar sihat, luar cantik, luar kuat, dalam pun sihat. Maknanya dalam hati kita kena ada kita kena ada iman, baru kita ada keterampilan. Keupayaan menghadapi cabaran. Macam kita dah tunjuk tadi, cabaran kita banyak. Hiburan lah, dadah lah, macam-macam cabaran. Sekarang ni lagi teruk, sampailah berlakunya kes-kes murtad. Allah cukup membimbangkan.
kemudian mengejar kejayaan. Kamu kena kejar kejayaan, bukan kejayaan datang menjemput bukan datang menjemput kamu. Bolehkah? Boleh cikgu teruskan lagi? Bagi masa cikgu sikit lagi. Bolehkah? Kita berhenti insya-Allah dalam masa 10 minit lagi. Ini pelajar-pelajar yang kena ada semangat, kena berdisiplin, kena rajin dan berpemikiran positif. Ini 4 ciri yang perlu ada kepada seorang pelajar. Ya. Kita ada 4. Semangat, sentiasa semangat, jangan nampak lemah. Jalan pun semangat. Semangat ni nampak jalan macam orang tua-tua. Kan? Sedangkan Allah bagi kamu keupayaan yang sangat tinggi. Kita tengok dalam sebuah majalah. Dia tarik apa? Tarik Boeing 777. Tarik kapal terbang menggunakan rambut. Ada semangat. Ada semangat. Berdisiplin, rajin dan aktif dan berpemikiran positif. Ada orang akademiknya, pelajarannya okey, akhlak pun okey, saksiahnya bagus. Ada orang yang akhlaknya, akademiknya tak okey, tapi akhlaknya okey. Ada orang akademiknya tak okey, akademiknya okey, tapi akhlaknya buruk, tak mau. Ada orang dua-dua sekali. Dahlah akhlak tak okey, akademik pun tak okey. Kita nak yang mana adik-adik? Kita nak akademik kita okey, excellent, pelajaran kita bagus, akhlak kita pun bagus. Ini yang kita nak insya-Allah. Sikit lagi. Semua nampak ini apa ni? Kita nak bina KLCC dalam diri kita. Pertama sekali, akademik kita excellent. Ini sebagai amanah daripada Allah kepada kamu menuntut ilmu sampai berjaya. Betul tak? Yang kedua apa? Kita sebutkan tadi akhlak kita setinggi apa? Setinggi yang mungkin lah. Akhlak yang terbaik. Ikutlah contoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita jadi baik, kita kena apa? Kita kena jadikan air sebagai falsafah dalam hidup kita. Buat sedikit demi sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi lama-lama jadi banyak. Baiki diri anda daripada sekarang. Okey ya. Air menitis. Sikit, setitis demi setitis, lama-lama penuh insya-Allah. Inilah yang kita harapkan. Di samping itu adik-adik, jangan kita lupa takdir dan tawakal berada di hujung usaha. Kalau kita ada usaha, kita kena banyak doa dan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Moga-moga dengan itu kita akan jadi manusia yang hebat insya-Allah. Ada soalan tak? Masih boleh lagi tunggu ke? Ada yang menguap dah. Siapa yang dah nak balik angkat tangan? Dah nak balik? Ramai lagi yang nak tinggal. So kita boleh sambung sampai pukul 8 malam Seimbangkan intelek, pemikiran kita, hati kita, emosi kita, jasmani kita, semua kena sihat. Minda yang sihat, kita baca bahan-bahan yang sihat. Hati yang sihat, jangan tinggal solat, jangan tinggal ibadah, jangan tinggal baca Quran. Banyakkan selawat, banyakkan solat sunat, banyakkan buat baik, insya-Allah hati kita jadi sihat. Apa lagi? Emosi kita kena jadi sihat, badan kita juga kena jadi sihat. Macam-macam dia pusing. Macam mana kita pusing, begitulah keempat-empat perkara ni penting. Nafsu ni sentiasa mengajak kepada kejahatan. Rohani baik, emosi baik, jasmani baik, pemikiran baik, tapi nafsu sentiasa mengganggu kita. Tengok balasan yang aku dapat setelah aku mendidik kau dengan penuh kasih mesra. Inikah hasil yang aku dapat setelah aku memberi kau segala kepuasan dan kebebasan hidup.
Kau malu. Kau cemarkan nama Rokia. Nama anak kamu sendiri saja. Lebih baik kau balik segala kata-kata sebelum perkara yang tak diinginkan. Sebelum aku mesti kau keluar dari rumah ini saja. Aku belum puas. Aku belum puas. Berhenti. Kalau 10 tahun dahulu Bapak melakukan demikian, barangkali saya boleh jadi baik. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan saya ini sekarang bagi buddha. Sekarang penguasa dari Bapak tunaikan. Sekarang hajat dari Bapak sempurnakan. Saya dah sendiri pernah cakap bohong sama Bapak. Saya dah sendiri menipu Bapak. Menipu kemudian ini. Tetapi Bapak hanya anak urusan sendiri. Bapak yang bertanggung jawab atas segala kelakuan buruk dan baik sendiri. Apabila saya bisa dewasa, saya sendiri berubah. Apakah kesimpulan yang kita boleh dapat cerita ni? Pertama sekali, dia sudah merosakkan nama bapa dia. Kan? Sebab apa? Sebab nafsu, mengikut hawa nafsu. Yang kedua, kamu tengok, orang yang suka ikut hawa nafsu, walaupun bapa dia boleh lawan bapa dia. Kan? Ni. Sebab tu bahayanya nafsu. Nafsu ni dia tidak kira. Nafsu kalau dia sudah jahat, dia tak kira. Adik dia ke, kakak dia ke, abang dia ke, orang kampungnya ke, jiran ke, dia boleh buat apa saja. Inilah akibat daripada mengikut nafsu. Satu lagi ni cikgu sebut, kalau pelajar tu dah besar, sekolah menengah, remaja ni kalau bercinta kena pandai urus cinta. Kalau tak pandai, dia akan merosakkan masa depan hidup kita. Wahai anakku dan harapanku ini, ibu bapa kita mengharapkan kita jadi anak-anak yang anak yang soleh, anak yang baik. Anak-anak ni penyujuk mata hati. Kan? Okey, boleh ke? Anak-anak ni dia nak anak yang berpelajaran, sebab tu dia hantar anda ke sekolah. Dia nak anaknya penembus dan pembela nasib keluarga. Dia nak keluarga kita ni terbela. Ini ibu bapa. Ini harapan ibu bapa kita. Anak yang tempat berteduh dan menumpahkan kasih. Jangan lupa. Jadi kita yang datang di sini adalah merupakan harapan daripada ibu bapa kita. Jangan kita lupa. So kita dengar satu nasyid. Anak adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan anak itu yang menjadi rumah tangga kita berkaca ceria dan menjadi pengikat kasih sayang antara kita dan ibu kita. Ada orang sanggup melakukan apa saja semata-mata untuk anak, semata-mata untuk memenuhi keinginan anak-anak. Ada ibu sanggup bersegar mata, tidak menolak kerana waktu itu kita dengar. Dan mereka akan sentiasa untuk memastikan kita beranak dan lebih baik. Tetapi muslim dan muslimah sekalian, adakah anak-anak kita berpikir susah payah itu? Sedangkan di waktu kedua ibu bapa kita berada di usia emas, di waktu itu mereka amat inginkan belayan dan kasih sayang. Saudara, daripada Ustaz
Ustaz tadi. Ada ibu bapa, ada anak-anak yang tidak apa? Tidak mengenang jasa ibu bapanya. Okey. Jadi daripada nasyid tadi pun dia mengajak kita supaya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa? Mungkin kita banyak silap, dan kita minta supaya Allah juga ampun kedua ibu bapa kita ya. Okey. Cuba kita tengok kisah ini. Ini gambaran seorang anak yang durhaka Okey, masalahnya sikit je kan. Okey. Hasil daripada dia sebut ibu dia betina akhirnya kakak dia menjadi mangsa. Ini apa yang kita belajar tadi. Sebab itulah Allah dan Rasulullah SAW sini melarang kita melawan ibu bapa. Sebab akibatnya sangatlah buruk. Walaupun akibat tadi tidak menimpa dia kan, tapi menimpa kakaknya. Akhirnya meninggal dunia. Okey. Kita dengar nasyid tentang anak yang durhaka melainkan jagaan kedua ibu bapa. Ada ibu bapa menangis di luar melihat anak-anak tidak lagi menghormati mereka. Anak yang dapat membela nasib mereka akhirnya musnah. Kita
Okey. Okey, baiklah. Okey, akhir sekali sebelum kita tutup. Kemana kita akan pergi selepas ini? Kemana anda akan selepas ini? Ya. Ke atas, ke tepi, ke kanan, ke kiri. Ke atas. Ini satu persoalan yang kita kena tanya diri kita. Sebab selepas setiap program, ke mana kita akan pergi? Kan? Ke mana kita akan pergi? Kita nak pergi ke syurga ke? Kita nak pergi ke neraka? Ini persoalannya. Kita nak jadi orang yang soleh ke? Kita nak jadi orang yang tak soleh? Kita nak jadi anak yang taat ibu bapa ke? Ataupun anak yang tidak taat ibu bapa? Kita nak jadi pelajar yang cemerlang ke? Pelajar yang tidak cemerlang? Kan? Ini kita kena sentiasa tanya. Di mana-mana anda berada, mulai selepas ini, malam-malam, siang dan sebagainya, kita kena tanya diri kita, ke mana saya akan pergi selepas ini? Apa akan jadi pada diri saya? Saya nak jadi orang soleh ke? Orang tidak soleh ke? Saya nak ikut jalan ke syurga ke? Jalan ke neraka ke? Saya nak ikut jalan yang baik ke? Jalan yang tidak baik ke? Jadi soalan ini kita mesti tanya setiap waktu dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memilih jalan ke syurga, kita kena apa? Kita kena istiqamah di atas jalan yang syurga. Kalau kita sudah pilih jalan ke neraka, kita kena tahu, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta tolong. Sebab itu akhir sekali cikgu nak sebut di sini, ada dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak turun hidayah kepada kita, banyak ilmu pun tak guna. Banyak ilmu pun tidak berguna. Kaya pun tak guna. Cantik wajah pun tak guna. Kuat tubuh badan pun tak guna. Semua itu tidak berguna kalau kita tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ilmu yang ada pada kita, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu, banyak ilmu, tetapi tidak manfaat, tidak ada maknanya. Berapa ramai orang yang cerdik, berapa ramai orang yang lulus di universiti, tetapi akhirnya jadi perompak bank. Tak? Jadi perompak bank. Jadi macam-macam jenis manusia. Jadi nak cerita di sini, biarlah ilmu kita sedikit, tetapi dia bermanfaat. Dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah di akhirat besok. Boleh? Boleh ke? Insya-Allah. Insya-Allah. Akhir sekali. Yang mana akhir ni? Kita kena jadi orang yang smart. Akhir sekali sebagai kesimpulan pada adik-adik pada petang ni, akhir sekali kita mesti jadi orang yang smart. Apa itu smart? Yang pertama, selalu buat baik. Orang yang smart selalu sentiasa buat baik. Sentiasa mencari jalan-jalan yang baik. Yang kedua, mahu. Ada kemahuan untuk jadi baik. Ada kemahuan untuk jadi cemerlang. Ada kemahuan untuk spoi. Ada kemahuan untuk jadi anak yang soleh. Kalau tak ada kemahuan, cikgu tak boleh nak cakap apa-apa. Yang ketiga, amal mestilah istiqamah setiap hari. Sebab tu kita solat setiap hari. Cikgu, semalam saya dah solat, hari ini kena solat ke? Hari ini kena solat. Besok kena solat ke? Besok kena solat tak? Tak kena solat besok kalau kita mati besok. Kalau kita masih hidup, kita kena solat. Yang keempat dia kata ni, risiko. Kita banyak cabaran yang kita kena hadapi. Risikonya banyak. Salah ikut jalan, salah pilih jalan, risikonya derita dunia akhirat. Akhir sekali kita kena ada rasa tanggungjawab. Kehidupan kita, umur kita, masa kita, kan, waktu kita sekarang ini adalah apa dia? Kita bertanggungjawab kepada
kepada Allah. Duit yang kita ada dalam poket kita sekarang, kita bertanggungjawab kepada Allah. Kalau Allah bagi kita RM10, kat mana kita guna? Kita beli majalah-majalah hiburan, kita beli VCD lucah, kita beli benda-benda yang tak ada faedah. Kita kena tanggungjawab di akhirat esok. Allah bagi kita masa, kita bazirkan masa kita, kita kena tanggung, kita kena bertanggungjawab di akhirat besok. Betul tak? Allah bagi kita kuat, tapi kita tidak guna, kita salah guna kekuatan kita, kita kena tanggungjawab di akhirat di akhirat besok. Tolong ingat, tolong ingat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal yang baik walaupun sebesar zarah akan dikira oleh Allah. Amal yang jahat walaupun sebesar zarah akan juga akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dengan itu kita insya-Allah dengan itu kita cuba kita jumpa lagi insya-Allah. Sebelum kita berpisah, sama-samalah kita sama-samalah kita membaca doa. Kita kena sedar bahawa kita hidup di atas muka bumi ini adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah baginda Nabi Muhammad SAW yang dijadikan Allah syurga tempatnya. Beliau bangun pada tengah malam untuk menghidupkan malam dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah semata-mata untuk menjadikan diri sebagai Allah untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita yang menentu kita sama ada syurga atau neraka? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam, membesarkan Allah, berzikir, bertasbih dan bertahmid. Mari sama-sama kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apabila kita mengalami masalah kita dalam manusia, betul-betul manusia boleh menyelesaikan masalah. Kerana manusia mempunyai masalah. Tetapi seandainya kita mengalami masalah yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah mendengar rayuan dan perintihan kita. Di malam yang sepi menghadap Tuhan yang Maha Esa. Oh
sampai di sini saja. Sebenarnya itu semuanya ada selingan. Sebanyak kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang tertera dalam nasyid tadi, gambar tadi, filem tadi, dan ucapan-ucapan yang cikgu sampaikan untuk anda sekalian. Moga-moga insya-Allah satu hari nanti kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu taala, boleh tak kita berjumpa lagi? Insya-Allah kita berjumpa lagi. Cikgu mengambil kesempatan sini juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian kerana sanggup bersama-sama dengan kita walaupun masanya sudah agak lewat waktunya, dan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya. InsyaAllah, wallahu alam, saya minta maaf kalau terdapat silap dan salah. Yang terbaik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu sebab kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.